Jadi dalam masa yang sama ya, kita masih lagi bercerita tentang cukai. Ya. Sekarang ni bulan cukai, semua kena bayar cukai bagi yang layak. Tak boleh nak lari. Tapi tak boleh nak lari tengok sini. Sama-sama lah kita. Okay. Baik, kita akan terus saja percukaian dan anda. Cukai ni kita semua ni kena tengok. Walaupun tak kena bayar cukai pun lebih baik kita tahu lebih baik kita tahu. Dan untuk membantu anda, sekali lagi kita bawa ke studio bersama kita pada pagi ini dua orang pengarah cukai daripada Asna Tax Services yang menyediakan khidmat pakar runding bagi pembayar-pembayar cukai baik individu ataupun korporat, iaitu Cik Salhin Abang dan juga Cik Muhammad Farid Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi, kita jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi macam mana agaknya sekarang ni, sehingga sekarang ni program-program yang dilaksanakan oleh Asna Tax Services ni, adakah mendapat sambutan daripada pembayar-pembayar cukai? Alhamdulillah, terima kasih kepada RTM dan juga kepada MACD selaku penaja untuk rancangan kita pada pagi ini. Setakat maklumat maklum balas yang kita terima daripada keluaran yang lepas dan juga kita juga keluar dalam majalah dan juga paper, newspaper, sambutannya adalah menggalakkan. Ada juga makcik-makcik yang daripada Johor Bahru yang telefon kita tanya pasal cukai, macam mana nak buat refund tax dia orang semua sekali. Itu bagus, kesedaran tu ada. So kita harap dengan adanya program-program sebagainya yang boleh komplement lembaga hasil dalam negeri, markanya kita harap kesedaran ataupun pembelajaran tentang percukaian ini akan lebih meningkat dan secara langsung akan meningkatkan hasil negara kita melalui pembayaran cukai inilah. Okey, Cik Farid, ramai antara penonton-penonton kita sejak minggu lepas kan, ada yang tertanya-tanya kenapa agaknya pembayar cukai mereka perlu diaudit cukai itu dan sebagainya. Mungkin ada penjelasan di situ. Okey. Sebenarnya audit cukai bermula sejak lembaga hasil memperkenalkan sistem taksir sendiri. Dalam sistem taksir sendiri, pembayar cukai perlu menghantar borang dan membayar cukai berpandukan kepada cukai yang telah kita laporkan ataupun yang telah kita declare lah. Jadi sekarang masa tu audit pihak lembaga hasil tidak buat taksiran. Apa yang kita hantar tu kita anggap sebagai taksiran. Tapi apakah cara nak memastikan agar taksiran taksiran tersebut betul atau tidak? Maka pihak lembaga hasil perlu menjalankan pemeriksaan atau semakan ke atas dokumen-dokumen tertentu bagi memastikan cukai yang telah dibayar ataupun kita panggil tuntutan permajaan yang dibuat ataupun juga dengan pendapatan yang dilaporkan adalah pendapatan yang sepatutnya dan perbelanjaan yang sepatutnya dituntut. Jadi tujuan sebenarnya. Jadi audit cukai ini memang akan dilaksanakan kepada semua borang yang dihantar untuk mengesahkan. Jadi itu audit cukai untuk mengesahkan kesahihan bagi taksiran yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi apa agaknya prosedur yang dilakukan oleh LHDN untuk mengaudit taksiran ini? Lanjutan daripada apa yang Saudara Farid katakan tadi, bila tahun 2004 ni lembaga hasil dia akan audit. Maknanya bila kita apa yang kita submitkan kepada lembaga hasil ataupun borang yang kita hantar tu adalah secara voluntary ataupun secara sukarela. Mana kalau kita nak declare ataupun hantar kita punya borang cukai sebanyak 1,000 pun boleh, 200 pun boleh, tetapi lembaga hasil akan datang buat checking pula. Sama ada betul tak RM200, betul ke 1,000 ataupun betul ke 5,000 yang kita bayar tu. Saya akan check. Betul ke sukarela? Betul ke sukarela yang kita bayar tu. So ini lembaga hasil akan datang kepada kita. Okey, mula-mula kalau dalam case audit ni dia akan datang, dia akan bagi surat. Okay, dalam surat ni biasanya dalam 14 hari dia bagi peluang kita, surat daripada lembaga hasil mengatakan bahawa anda akan di-audit. Dalam masa 2 minggu ni kita kena bersedia lah. Sedia dari segi dokumen kita. Kalau ada yang hilang ke, tak declare ke, kena berhati-hati lah. Sebab lembaga hasil akan buat audit dan semakan jikalau ada berlaku penemuan tidak declare ataupun let's say kalau kita tak bayar expenses yang sepatutnya tidak boleh di-claim ataupun tak boleh dituntut, kita tuntut, lembaga hasil akan menambah. Dia dipanggil penemuan audit dan penemuan audit ini income tax akan mengenakan penalti sebanyak 45%. Kalau contohnya kalau kita kena bayar dalam penemuan audit, kita tak declare income kita 10,000 katakan. Kita kena tax sebanyak 10,000 tapi penemuan itu 10,000 dan tambah dengan kita punya penalti 4,500. Kita bayar
kepada income tax sebanyak 14,500 tu saya rasa satu jumlah yang lebih besar. Kalau kita buat penaikan dikenakan. Kalau kita niaga pun kalau kita nak dapatkan profit sebanyak 45% pun susah. So para pembayar cukai kena berhati-hatilah. Sebab penalti yang dikenakan itu 45%. 45% daripada jumlah cukai yang perlu dibayar. Kalau kat situ daripada Asna tak boleh bantu ke? Itu kita buat klinik tu. Tentu ada klinik cukai kan untuk membantu. Okey, tapi kita nak tahu itu dinamakan penyiasatan cukai atau apa? Itu dinamakan audit cukai. Okey, penyiasatan cukai bagaimana? Audit cukai sebenarnya adalah satu perkara yang rutin. Maknanya sistem tax sendiri, audit cukai dia akan kena pada semualah pembayar cukai. Tapi penyiasatan cukai ni berbeza sedikit daripada audit cukai. Sebab penyiasatan cukai, tujuan unit ni ditubuhkan oleh lembaga hasil adalah untuk mendapatkan cukai-cukai yang kita kata dilarikan dengan sengaja, dilarikan. Jadi lembaga hasil telah tubuhkan satu unit untuk memastikan cukai yang telah dilarikan ini dapat semula, kerana itu adalah kurian kepada kerajaan. Jadi pemeriksaan dia sebenarnya secara menyeluruh, tak sama macam audit cukai. Jadi penyiasatan ni, macam mana tu penyiasatan tu dilakukan? Jadi penyiasatan ni sebenarnya dia berbeza dengan audit cukai. Penyiasatan ni pihak lembaga hasil biasanya dia akan membuat pemantauan atau membuat analisa ke atas rekod-rekod perakaunan dan dipastikan betul-betul mendapat maklumat yang syarikat tertentu ada bukti yang kukuh yang mereka ini melarikan cukai, baru pihak lembaga hasil akan mengambil tindakan. Dia tidak sama seperti audit. Audit akan dilakukan kepada semua taksiran yang dilakukan. Ya, betul. Walhal penyiasatan itu akan tertumpu kepada laporan yang dibuat. Laporan ataupun analisa pihak lembaga hasil sendiri. Adanya unsur-unsur penyelewengan yang disyaki. Ya, betul. Kadang-kadang pun ada juga kes-kes yang kita kendali, misalnya para pekerja sendiri. Kadang-kadang dia tidak berpuas hati dengan majikan dia. Sebulan ke 2 bulan tak bayar gaji, boleh menyebabkan pekerja tak puas hati dan dia rasa dia punya majikan dia telah membuat kesalahan dari segi cukai. So dia melaporkan kepada pihak lembaga hasil. Ini ada juga terjadi kes-kes yang sebegini. So kena berhati-hati juga dengan para pekerja kita lah. Gaji tak dapat tapi tengok bos kaya raya. Ada kes juga yang bergaduh antara suami isteri. Suami isteri yang bergaduh misalnya dalam di ambang perceraian sekali, si isteri atau suami akan melaporkan kepada lembaga hasil. Ada juga kita mengendalikan kes yang itu. Jadi pembayar cukai pembayar cukai di luar sana dinasihatkan bukan sahaja mengisi borang dengan baik, tetapi perlu menjaga hubungan yang baik dengan pekerja, dengan suami isteri, dengan kawan-kawan pun kena. Betul, sebab waktu ni kita suka menjangkakan orang lain apa pandangan tafsir mereka terhadap kita. Kita mewah tetapi mungkin elak daripada cukai kan. Kawan kat sebelah tu nampak dia pula mengadu kat orang lain kan. Tapi janganlah macam tu. Ni nak kita tahu kan. Okey, kita nak tahu sepanjang Asna berkhidmat untuk pembayar cukai, mungkin kes-kes yang seperti ini yang dilaporkan kan, bagaimana cara Asna untuk tangani masalah ni? Dia masalah dia bila kita membawa kereta, contohnya BMW ataupun Mercedes, kita melaporkan gaji kita ada syarikat sendiri, kita melaporkan gaji kita 2,500 katakan, ataupun 5,000. Kalau secara logiknya 5,000 kalau nak bayar installment ataupun kereta, bayar rumah lagi sudah tak cukup. So dalam kes-kes macam inilah yang akan menarik ataupun income tax akan melihat orang ini secara terperinci dan dia ikut orang ini. So dia bayar tax kadang-kadang jumlah yang begitu sedikit, tak reasonable, tak sepadan dengan income sepatutnya, dengan rumah dia yang besar macam banglo, mahligai semua, tapi bayar tax mengalahkan tax pihak yang bekerja dengan kerajaan. Contohnya dia orang tak boleh lari daripada ni daripada ni sebab ada potongan cukai berjadual. Jadual tak boleh lari lah. Jadi kalau orang yang rumah besar ni jumlah cukai yang dibayar terlalu minimum, tak reasonable, tak sepadan dengan dia punya gaji dia. So dalam kes-kes yang macam ni, income tax pihak lembaga hasil dalam kes penyiasatan dia akan datang secara, kalau saya boleh katakan, secara menyerbu. Menyerbu, maka dia akan datang, dia akan kumpulan dia akan berada di premis perniagaan, satu kumpulan lagi mungkin berada di rumah. Dia datang serentak. Kalau contohnya dia datang pukul 10 pagi atau pukul 11.30 pagi, di tempat tu dia datang pukul 10.30 sekali. Serentak, maknanya kita kena blok dah dekat rumah dan dekat office pun kita kena blok. Tak boleh pergi ke mana sehingga pihak lembaga hasil keluar daripada premis perniagaan. Jadi selain daripada
compound ataupun mungkin boleh kita katakan apa, denda 45% daripada jumlah cukai keseluruhan itu yang dikenakan. Apa lagi tindakan-tindakan yang boleh dikenakan kepada pesalah-pesalah yang mengelak daripada cukai ni? Ni penyiasatannya. Ya, untuk penyiasatan. Lebih saya tambah sikit lah. Penyiasatan tadi, penyiasatan tu dia ada penyiasatan sivil dan juga penyiasatan kriminal. Jadi sebenarnya kedua-dua penyiasatan ni hampir sama. Cuma sivil ni hanya dikenakan penalti 45% yang minimum. Tapi yang sivil, yang kriminal ni, yang jenayah, maka penalti dia lebih sikit sebab dia akan didakwa di mahkamah. Jadi denda sahaja di mahkamah akan ditentukan dalam sehingga 20,000 dan juga di segi kesalahan akan didenda 7 tahun penjara lah. Yang dikategorikan sebagai jenayah tu macam mana? Dia sebenarnya jenayah ni satu kes siasatan yang lebih berat. Sebab jenayah ni lebih kepada pemalsuan dokumen macam tu. Pemalsuan dokumen. Bukan saja kita dah larikan cukai, tapi dokumen-dokumen tertentu telah dipalsukan secara sukarela. Jadi kes tu amat berat. Sebab tu sewajarnya pihak lembaga hasil mengenakan tindakan ataupun hukuman yang berat lah. Dan penalti dia pun, lepas tu pula, tadi tu penalti yang 20,000 dan 7 tahun penjara, kena lagi tambah dengan penalti cukai pula. Cukai tu mengesahkan kenakan penalti 200% ataupun 300%. Jadi kes yang berat lagi kat situ. Maknanya itu tujuannya kriminal untuk pencegahan. 10,000 jadi 30,000. Ditambah pula dengan denda 20,000. Kena pula silap masuk penjara. Masuk penjara lagi. Ya Allah. Okey. Anak bini kat rumah nak makan lagi. Kan? Ini kena fikir benda-benda macam ni. Betul. Itulah kan. Tapi okey, mungkin dengan adanya kes-kes begini buatkan mungkin membayar cukai lebih berhati, memilih orang yang tepat untuk membantu mereka, dan kebetulan pula Asna ada klinik cukai. Jadi ada penonton yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai klinik cukai. Mungkin ada penerangan di sini. Okey. Klinik cukai kita adakan pada hari Jumaat, kita buat secara percuma. Okey, berlanjutan daripada ini kita mengadakan juga seminar secara percuma pada 24 hari bulan ni. Tajuk yang khusus kita buat iaitu tajuk audit cukai dan juga penyiasatan cukai. Di situ kita akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi apakah itu audit cukai, apakah penyiasatan cukai dan macam mana nak menghadapi jika income tax tiba-tiba mengetuk pintu kita. Into office, okey, dia kata ting ting bell semua sekali dia datang, okey, macam mana kita. Ada juga kes-kes yang mana bila income tax datang dia ada terkejut dan kadang-kadang ada juga yang sakit jantung. Ini dalam kes-kes orang yang tak membayar cukai, jumlah cukai yang begitu besar, berjuta-juta contohnya. Dia akan ada jadi terkejut macam tak ada yang krem macam tu, ada juga yang terjadi macam tu. So apa yang kita perlu buat, apa hak-hak kita bila pihak lembaga hasil datang kepada dinas perniagaan kita ataupun datang ke rumah kita, benda ni kita perlu tahu. Benda ni macam mana kita nak menangani perkara-perkara ini, kita kena belajar, kita kena menuntut ilmu dan bertanya kepada yang tahulah. Jangan buat-buat tahu jangan cuba-cuba. Jadi dalam tempoh seminggu dua ni sebelum tamat tempoh untuk menyerahkan taksiran sendiri ni, jadi apa agaknya nasihat yang boleh diberikan kepada pembayar cukai di luar sana dalam tempoh beberapa hari ni sebelum tamat tempoh? Maknanya kita kena ambil kesempatan yang ada sekarang ni, perlu menghantar borang retan, borang BE kepada yang kita panggil penggajian lah, yang menerima gaji, perlu dihantarkan selewat bulan ni. Jadi kita kalau yang buat e-filing tu dinasihatkan supaya buat dengan seberapa segera, elakkan daripada last minute dan pastikan apa-apa pendapatan yang dilaporkan. Sebab kita bercerita pasal audit dan penyiasatan semula tadi kan. Dan apa-apa tuntutan kita nak buat, tuntutan yang betul-betul ada dokumen dan sahih. Dan kita pun tak nak kesukaran di belakang hari bila lembaga hasil datang untuk buat simakan. Itulah. Jadi itu dia penerangan cukup jelas di sini mengenai percukaian, dan anda rakyat Malaysia harus lakukan tanggungjawab anda. 12 hari lagi untuk anda menghantar borang BE dan sebagainya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Salihin Abang dan juga Encik Muhammad Farid Jamil kerana bersama kita berkongsi maklumat. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan bertemu sekali lagi minggu depan insya-Allah.